Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan di bawah subjek matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, ini adalah video pentaksiran bilik darjah part 3 untuk subtopik ini. Jadi, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 3 KSSM terbitan Sesbadi Sdn Bhd. Okey, untuk video part 3 ini cikgu ambil muka surat 29, 30, 31 dan 32. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan dan kita selesaikan sampai dapat jawapan. Okey, baik. Okay, soalan satu ni, sebuah bank menawarkan kadar faedah 5.2% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Rafiah menyimpan RM12,000 pada awal tahun, hitung jumlah wang dalam akaun simpanan tetap Puan Rafiah pada akhir tahun jika faedah dikompaundkan. Okay, bila dikata ada perkataan dikompaundkan, maksudnya ini adalah faedah compound. Okey, A 4 bulan sekali, B 2 bulan sekali. Okey, jadi rumus yang kita kena ingat. Okey, cikgu contoh kat sini dulu rumus dia. Yang paling penting MV itu nilai matang, maksudnya berapa jumlah wang yang terkumpul. Okey. P ini prinsipal. Okey, darab dalam kurungan 1 tambah R. R itu adalah kadar faedah per dengan N. N ni berapa kali dia dikompaundkan dalam setahun. Okey, kuasa N T. Okey, N tu samalah berapa kali dikompaundkan, T tu dalam masa berapa tahun. Okey, baik. Untuk situasi A, 4 bulan sekali. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Jadi kalau dikata dikompaundkan 4 bulan sekali, jadi berapa tahun sekali? Berapa kali dia dikompaundkan? 3 kali lah. Okey, kalau 2 bulan sekali, 12 bagi 2, 6 kali dia dikompaundkan. Okay, jadi kita buat terus dia punya nilai jumlah wang tu MV. Kita masukkan terus nilai. Nilai prinsipal dia RM12,000. KRM RM12,000. Okay. Darab dengan dalam kurungan tambah R 5.2%. Jadi kita tukar kepada pecahan. Macam mana nak tukar? 5.2 bahagi dengan 100. Okay. Dapat 0.052. Okay. Bahagi dengan, okay, 4 bulan sekali maksudnya berapa kali dikompaundkan? 3 kali setahun. Kuasa, okay, N tu kuasa 3. Okay, berapa tahun? 1 tahun saja. Okay, T tu 1. Okay, jadi kita boleh kira lah berapa jumlah wang nilai matang tu. Okay. 12,000 dalam kurungan 1 tambah 0.052 buat dengan 3 kuasa 3. Okay. Jadi kita dapat RM 12,634 ringgit 88 sen lah. Kita bundakan yang belakang ni. Okey, selesai yang A. Okey, 2 bulan sekali. Okey, rumus yang sama MV. Okey, kita masuk terus nilai prinsipal dia RM 12,000. Okey. Dalam kurungan 1 tambah, okey, 0.052. Okey. Dia kata compound 2 bulan sekali. Jadi dalam setahun berapa kali dikompaundkan? 6 kali. Okey, kuasa
Okey. N tu 6 lah. N 6 kuasa 6, T tu 1. Okey. Jadi kita boleh kira nilai matang dari MV. 12,000 darab 1 tambah 0.052 per dengan 6 kuasa 6. Jadi sini dapat RM RM12,637.68. Jadi lagi banyaklah, lagi besar daripada yang kata 4 bulan sekali. Jadi lagi banyak dikompaunkan, lagi besar. Jadi berdasarkan penyelesaian di atas, apabila kekerapan perkomponan bertambah, nilai masa hadapan simpanan juga bertambah. Okey. Itu dia selesai nombor 1. Okey, muka surat 29 tu. Okey. Baik. Pergi kepada soalan nombor 2. Encik Amirul mendeposit RM15,000 dalam akaun simpanan tetap di sebuah bank selama 3 tahun dengan kadar faedah 4.8% setahun. Cari beza antara jumlah faedah yang diperoleh Encik Amirul jika dia diberikan faedah kompaun yang dikompaun setiap bulan. Maksudnya 1 tahun ada 12 bulan, jadi 12 kali dia kompaunkan berbanding dengan faedah mudah. Jadi kita nak buat perbezaan kat sini. Okey, pertama kita kira MV. Nilai matang sama dengan P okey, 1 tambah R per N kuasa NT. Ini untuk faedah kompaun. Bila dah dapat faedah kompaun, kita kena tolak balik dengan prinsipal untuk dapatkan berapa faedah. Manakala satu lagi, faedah mudah. I sama dengan PRT. Okey. Jadi yang ni nak dapatkan I, okey. MV tadi tu kena tolak dengan prinsipal balik untuk dapatkan interest untuk compound. Okey, lepas tu yang ni interest untuk faedah, jadi kita tengok beza dia. Okey, baik. Kita kira yang ni tengok. Okey. MV sama dengan, okey, prinsipal dah RM 15,000 okey, dalam kurungan 1 tambah okey 4.8% sama dengan 0.048 per dengan dikompaun sebulan sekali, maksudnya 12 kali lah setahun. Okey, kuasa 12. Okey, T itu 1. Okey, dapat MV nilai matang tu matched value okey, RM 1573605. Jadi nak dapatkan faedah kompaun ni, okey, MV tolak P. Jadi MV kita yang ni RM 15736.05 tolak semula dengan prinsipal dia tu RM 15,000. Okey.
Jadi kita dapatlah interest ataupun faedah. Orang kata faedah compound tu. Okey, tolak 15,000 balik. Jadi kat sini kadar dia punya faedah compound dia bernilai RM736 ringgit 5 sen lebih kurang macam itulah. Okey, untuk faedah mudah kat sini. Okey, RM 15,000 tu P tu. Okey, R tu 4.8% macam ni. Kita tukar kepada 4.8%. Okey, 4.8% darab dengan T. T itu setahunnya. Sekali satu. Okay, T berapa? 3 tahun kan? Okay, 3. Okay, kita buat pembetulan sikit. Okay, T 3. Yang ni pun 3. Ini pun 3. Okay, jadi jawapan dia berubahlah sikit. Okay, nasib baik kita kena pasti awal-awal. Kalau tidak, silap habis. Okay, T itu 3 lah. Okay, T 3. Okay, baik. Okay, T 3. Kita kira balik. 1 tambah 0.048 per dengan 12. Kuasa 12. Jadi kuasa 36 lah tadi tu. Okay, sini dapat RM 17,318.29. Jadi nak dapatkan dia punya faedah compound tu RM 17,318.29 ni. Tolak balik dengan RM 15,000. Dapat RM 2318.29. Okey. Yang ni tengok betul-betul 3 tahun kan. Okey, P 15,000. Kadar faedah 4.8. Terus maklumat yang tu kita tengok. Okey, untuk faedah mudah pun sama, kita kira RM. Yang ni tadilah. Okey, 15,000 darab 4.8% darab dengan T itu 3. Okey. RM 2160. Jadi berapa beza dia? Beza kita tulis beza I. Beza faedah dia tu. Okey. RM 2318.29 ni tolak RM 2160. Jadi berapa beza kat situ? 2318.29 tolak 2160. Jadi beza faedah antara faedah compound dengan faedah mudah RM 158 ringgit. Okey. 29 sen. Okey, ini baru yang betul. Okey, baik. Sebab tu bila kita jawab soalan kita kena semak betul tak maklumat yang kita ambil. Jadi, berdasarkan penyelesaian di atas, simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang yang mana? Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi. Jadi kita tulis kat sini lebih tinggi. Okey, selesai muka surat 29. Kita terus pergi kepada muka surat 30.
Okey, baik. Encik Sofian menyimpan sejumlah wang dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Pada akhir tahun itu, dia menerima sebanyak RM25,800 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Jika peratus hibah yang diperoleh oleh Encik Sofian ialah 3.2%, hitung jumlah wang yang disimpan oleh Encik Sofian. Okey, kalau kat sini kita tengok 25,800. Okey. Kalau secara logiknya kita boleh nampak hibah tu 800 tu adalah hibah dan jumlah simpanan tu 25,000. Okey, tapi kita nak kira macam mana betul tak dapat 25,000 tu. Jadi kita tengok macam ni. Peratus hibah. Peratus hibah okey. Sama dengan kat sini kita tengok ada RM800. Itu adalah hibah dia. Katakan kita nak kira berapa jumlah wang. Jumlah wang tu kita nak kira. Betul tak? Anggaran kita mungkin 25,000. Tapi kita kira jumlah wang tu berapa yang disimpan. Okey. Okey, cikgu buat ringkas macam ni. Jumlah wang disimpan. Okey, kita buat dalam kurungan JWD. Jumlah wang disimpan. Okey, baik. Peratus hibah. Okey. 3.2 kita buat per 100. Okey, sama dengan RM 800. Okey, yang ni 800. Okey, yang ni kita ringkaskan jadi jumlah wang disimpan JWD. Jadi kita kira dapat tak jumlah wang disimpan tu dengan 25,000, betul tak? Jadi kita kira jumlah wang disimpan sama dengan okey, mula-mula RM 800 ni darab dengan 100. Okey, bahagi dengan 3.2. Okey. 800 darab 100 bagi 3.2. Jadi dapat RM 25,000 jumlah simpanan. Okey. Jadi betul lah anggaran kita. Jadi hibah tu 800, jumlah wang yang disimpan adalah 25,000. Okey, selesai. Kita pergi kepada bahagian B. Hitung dividen yang diperoleh Encik Chong atas setiap pelaburan yang berikut. Okey, contoh kat situ dia kata harga saham seunit RM1.30. Bilangan unit yang dibeli 6,000. Jadi kadar dividen dia kata 6%. Jadi nak berapa jumlah dividen tu? Okey, 5/100 darab dalam kurungan okey, bilangan unit darab dengan harga saham seunit dalam kurungan tu. Jadi dapatlah berapa nilai dividen. Okay, kita terus kepada nombor 1, 2, 3 tu cara kira dia. Okey, baik. Sekarang ni 4%. Jadi kita kira 4/100 darab dalam kurungan 9,000. Okey, darab dengan 9,000 unit tu darab RM RM1.60 seunit. Okey, RM1.60 seunit. Jadi kita akan dapat nilai dividen dekat sini. Okey, 4/100 darab dalam kurungan 9,000 darab RM1.60. Dapat RM576.
Okey, macam tu je cara kira dah. Okey, nombor 2, 6%, 6%. Darab dengan dalam kurungan, okey, 10,000 unit saham. Darab dengan harga seunit saham tu RM RM1.45 satu unit. Jadi kita akan dapat dividen 6% darab, okey, dalam kurungan 10,000 darab RM1.45. Okey, kita akan dapat dividen tu nilai dia RM870. Okey, pastikan dapat macam tu. Okey, seterusnya 5.5%. Jadi kita tukar kepada 5.5% darab dengan, okey, dalam kurungan 8,500 unit darab dengan harga satu unit itu RM2.20. Okey, jadi jawapan dia dividen tu bernilai RM RM1.028.50. Okey, selesai muka surat 30. Kita terus pergi kepada muka surat 31 dengan pantasnya. Okey, pada 1 Januari 2019, Encik Azwan melabur dalam syarikat Megah sebanyak 6,000 unit saham yang bernilai RM1.50 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019, syarikat Megah membayar dividen sebanyak 5%. Pada 1 Januari 2020, Encik Azwan menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM1.80 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Azwan. Jadi baik. Pertama sekali kita cari modal awal. Okay, modal awal. Modal awal bagaimana kita nak kira? Berapa unit saham? 6,000 unit saham yang dia beli. Okay. Lepas tu darab dengan harga seunit. RM1.50. Modal awal dia. Jadi kita dapat modal awal kat situ 6,000 darab RM1.50. Modal awal dia RM9,000. Modal awal. Okey, baik. Lepas tu maklumat yang diberikan adalah dividen berapa peratus? 5%. Okey, kita tulis kat situ dividen. Maksudnya dividen ni adalah satu jenis pulangan yang dia dapat. Okey, 5% daripada berapa? Daripada modal awal tu. Okey, daripada modal awal RM9,000 tersebut. Jadi berapa nilai dividen? Okey, 5% darab 9,000. Okey, dekat sini dia dapat dividen sebanyak RM450. Seterusnya, pada 1 Januari 2020, Encik Azwan menjual semua saham yang dimiliki dengan RM1.80 seunit. Jadi kita kena tengok berapa kata peningkatan harga saham. Okey, kita tulis kat sini. Peningkatan harga saham. Jadi kita kena tengok harga terakhir tu RM1.80 tolak RM1.50. Jadi berapa kat situ peningkatan dia? RM1.80 tolak
RM1.50. Jadi peningkatan harga saham tu lebih kurang RM30. Okey, baik. Kita kira satu-satu kat situ. Jadi keuntungan modal. Okey, keuntungan modal sama dengan, okey, kita tengok peningkatan harga saham tu. Kalau satu unit dia untung 30%, jadi dia nak jual semua, jadi darab balik dengan 6,000 unit tadi. Okey, dia jual 6,000 unit. Okey, keuntungan modal dia kat sini adalah RM1,800. Okey. Baik. Jadi jumlah pulangan. Jumlah pulangan sama dengan, okey, dividen tambah dengan keuntungan modal. Okey, baik. Dividen tadi dia dapat RM450 tambah dengan keuntungan modal RM1,800. Jadi jumlah pulangan dia RM2,250. Itu jumlah pulangan. Okey, soalan dia kata nilai pulangan. Jadi nilai pulangan kita kira dalam peratus. Okey, nilai pulangan. Okey, cikgu ringkaskan kat sini. Okey, pulangannya dia, jumlah pulangan dia RM2,250. Bahagi dengan modal awal dia RM9,000 tadi. Okey. Darab dengan 100%. Okey. Jadi nilai pulangan tu kita dapat 25%. Okey. Harap maaf lah kalau tulisan tu tak berapa nak cantik, tapi kita faham step by step macam mana kita nak kira sampai kepada nilai pulangan tersebut. Okey, baik. Pergi kepada soalan nombor 2. Pada tahun 2018, Encik Vincent melabur dalam syarikat gemilang sebanyak 8,000 unit yang bernilai RM1.20 seunit. Dia mendapat dividen RM150 sebanyak 2 kali dan 3.5% bonus dalam tempoh dia memegang unit saham itu. Selepas menjual semua unit saham itu, dia mendapat RM10,500. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Vincent. Okey, baik. Sama juga konsep dia. Mula-mula kita kira modal awal. Okey, modal awal. Okey, 8,000 unit saham. Okey, 8,000 darab dengan harga seunit saham pada permulaan tu RM1.20. Okey, jadi 8,000 darab RM1.20. Dekat sini modal awal dia RM9,600. Okey, baik.
Seterusnya, dia konsep dia sama dengan atas ni. Okay. Dividen. Macam soalan 1 ni kita kena kira dividen. Dia bagi peratus. Soalan 2 ni, dia mudah sikit lah. Dividen tu dia kata, mendapat dividen RM RM150 sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh kira terus. RM RM150 darab dengan 2. Jadi kita dapat terus nilai dividen kat situ. RM 300 dividen dia dapat. Baik. Dan yang ketiganya dia kata bonus. Okey, dia ada satu lagi pulangan yang kita panggil bonus. Okey, 3.5%. Jadi kita tukar kepada 3.5% darab dengan berapa? Darab dengan modal awalnya. Okey, RM 9,600. Sama dengan konsep dividen. Berapa persen darab dengan modal awal. Bonus pun sama. Okey, 3.5% darab 9,600. Okey, dia punya bonus dia dapat RM 336. Okey. Seterusnya dia kata selepas menjual unit saham itu dia mendapat RM 10,500. Jadi berapa harga seunit yang dia jual tu? Jadi kita kena kira macam ni. Kita kena kira harga seunit. Yang dia jual semua tu 10,500. Dia jual 8,000 unit. Harga seunit saham yang baru. Kita tulis macam tu. Okay. Harga seunit saham yang baru. Dia jual berapa seunit yang menyebabkan dia dapat 10,500. Harga asal modal awal 9,600. Jadi kita kena kira RM 10,500 kena bahagi dengan 8,000 unit tu. Okay, berapa harga seunit? Jadi 10,500 bagi 8,000. Jadi kita dapat lebih kurang harga seunit saham yang baru adalah RM RM1.31 lebih kurang macam tu. Jadi bila kita dah dapat harga seunit saham yang baru, berapa peningkatan harga saham tu, seunit saham tu? Okay. Jadi kita tulis kat situ, peningkatan harga saham. Sama dengan RM RM1.31 tolak yang harga awal tu RM1.20. Jadi peningkatan dia dekat situ lebih kurang RM 0.11 sen lebih kurang. Okey. Lepas tu kita kira keuntungan modal. Jadi unit yang dijual 8,000 juga. Dia jual semua. Darab dengan harga seunit yang baru. RM 11 sen. Okey, 8,000 darab 0.11 lebih kurang RM 880 ringgit. Jadi last kali hitung nilai pulangan pelaburan. Okey, baik. Dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan. Okay, jadi kita kira semua yang orang kata pulangan dia tu. Dividen 300, tambah bonus 336, tambah keuntungan modal 880. Dekat sini dia dapat jumlah pulangan tu, kalau kita kira RM 1516. Dia kena tambah 33 tu. Per dengan berapa? Per dengan modal awalnya 9,600.
syarat dengan 100%. Jadi kita akan dapat dalam bentuk peratus. Okey. Lebih kurang dia 15.79. Lebih kurang macam itulah. 15.79%. Ataupun kita nak ambil yang dekat-dekat lebih kurang 16%. Okey. Okay. Lebih kurang macam tu. Baik. Selesai muka surat muka surat 31. Okey, kita pergi kepada muka surat terakhir, muka surat 32. Pada tahun 2015, Encik Yap membeli satu lot kedai dengan harga RM520,000. Dia membayar 10% wang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Lot kedai tersebut disewakan selama 5 tahun dengan sewa bulanan sebanyak RM2,300. Encik Yap mengambil keputusan untuk menjual lot kedai tersebut dengan harga RM980,000. Jumlah pinjaman yang dia masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM416,000. Manakala jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM390,000. Cas-cas lain yang terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. Kos guaman RM13,000, duty stamp RM13,000, commission agent RM15,600. Okey, baik. Hitung keuntungan modal. Okey, keuntungan modal, mula-mula sekali kita tengok berapa dia jual. Dia jual RM980,000. Kita tulis kat situ keuntungan modal. Okey, keuntungan modal. Okey, berapa dia jual tu? RM980,000 dia jual. Jadi dia kena tolak lah. Tolak yang dia dah bayar, tolak apa yang dia perlu bayar. Okey. Pertama tolak apa? Dia bayar 10% daripada harga lot kedai. 10% daripada RM52,000. RM52,000. Maksudnya yang telah dibayar sebelum ni. Jadi kita kena kira lah, kena tolak balik lah. Okey, RM52,000. Tolak lagi. Okay, sewa kita akan kira kemudian. Sewa tu sekali dengan jumlah pulangan lepas ni. Encik yang mengambil keputusan untuk menjual lot. Okey, baik. Yang ni. Jumlah pinjaman yang dia masih berhutang. Maksudnya dia nak kena bayar lepas ni. Okey, RM416,000 yang dia kena bayar hutang bank. Okey. Lepas tu tolak lagi. Tolak lagi apa? Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan. Maksudnya kena tolak yang tu lah. Nak cover balik. Bila dah bayar yang tu, dia nak cover balik modal. Okey. RM390,000 yang dia dah lunaskan dengan bank. Okey. Lepas tu tolak lagi. Tolak lagi apa? RM13,000 tu. Kos guaman. Okey. Sambung kat bawah. Tolak lagi RM13,000. Duty stamp. Okay, RM13,000 duty stamp. Tolak lagi RM15,600 commission agent. Ini keuntungan modal. Kita belum kira sewa lagi lah. Kita kira dulu keuntungan modal. Okay.
980,000 tolak 52,000 tolak 416,000 tolak 390,000 tolak 13,000 tolak 13,000 tolak 15,600. Okey, jadi akan dapat keuntungan modal tu RM RM80,400 ringgit. Okey, keuntungan modal kat situ. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Yap. Okey, satu lagi yang kita perlu kira ialah sewa, sewa kat sini. Kita kira dulu sewa. Dia kata selama 5 tahun sewa bulanan 2,300. Jadi 5 tahun 5 darab 12 bulan setahun. Darab dengan setiap bulan RM 2,300. Okey. Kira dulu sewa. 5 darab 12 darab 2,300. Okey, RM 138,000. Okey. Jadi barulah kita kira jumlah pulangan dekat sini. Okey, jumlah pulangan kena tambah 2. Okey, keuntungan modal tu RM 80,400 tambah dengan sewa tadi, jumlah sewa yang dia dapat 138,000. Jadi jumlah pulangan dia kat sini RM 218,400. Okey, baik. Nilai pulangan pelaburan kita nak kira dalam bentuk peratus. Baik. Jumlah pulangan RM 218,400 bahagi dengan modal awal dia tadi. Modal awal tu apa? Yang ni. Modal beli satu lot tu RM 520,000. Pelaburan awal dia RM 520,000 tadi. Tengok betul tak? 520,000 tu yang awal-awal. Pelaburan awal dia. Darab dengan 100%. Okay. Okay. Akan dapat 42%. Okey, baik. Selesai untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, video part 3 ini muka surat 29, 30, 31 dan 32.
Okey, baik. Jadi diharapkan dengan tunjuk ajar cikgu ni satu persatu tadi cikgu tunjuk daripada awal sampai akhir, para pelajar dapat tahu, dapat faham, mahir untuk mengira dan menguasai konsep dan praktikalnya lah bagaimana kita nak kira apa semua ni. Okey. Jadi diharapkan perkongsian ini bermanfaat kepada para pelajar dan kepada siapa-siapa saja yang menonton video ini. Mungkin orang kata ejen hartanah ke, orang kata yang terlibat dengan saham ke, amanah saham ke, boleh rujuk video ini sebagai panduan dalam kehidupan seharian dan kerjaya anda. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.